Dia kata baca Quran kalau tak faham tak ada makna. Jadi apa dia maksudnya? Dia pun tak baca Quran lah. Ambil nak sebab nak tunggu tengok makna tak ada masa. Jadi tuan-puan sekalian, dia kata baca Quran tak faham makna tak ada faedah. Jangan cakap macam tu. Sebab Quran ni perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan merendahkan mana-mana amal. Tuan-puan, satu kesalahan yang besar umat hari ni, dia ingin menaikkan amalan yang lain, tapi dia menjatuhkan amalan yang lain. Dia ni semayang tak puasa, baik tak usah semayang. Dia ni semayang tak ke tudung, baik tak usah semayang. Salah. Masya Allah, kakak dah solat, jaga baik, Allah sayang. Satu lagi kakak tambah, Allah bertambah sayang kat kakak. Apa dia? Pakai tudung, tutup aurat dengan sempurna. Begitu. Tapi jangan merendahkan mana-mana amal yang lain. Jangan merendahkan mana-mana amalan yang lain. Jadi kita niat, pertama baca Quran. Dekat US orang tanya makcik, nenek baca Quran ni faham ke? Dia kata tak faham. Dah tu buat apa baca macam orang meraban, baca macam orang berjampi serapah je. Baca tak faham. Sekali anak dia kata, nak cuba ambil raga kat belakang tu, isi air bawa kat nenek. Dia pun ambil raga kat belakang kotor, isi air bawa kat nenek dia. Sampai kat nenek, air tak ada. Nenek dia kata, ambil lagi, dia ambil datang. Nenek kenapa dah 3 kali? Kenapa suruh pakai raga ambil air? Memanglah air tu bocor. Kata nenek, cuba tengok raga tu, apa jadi kat raga tu? Raga tu bersih. Sebab bila kita baca Quran walaupun tak faham, dia bersihkan hati kita. Kedua, hak Quran ialah memahami makna dia. Hak Quran yang kedua ialah memahami makna. Sangat penting. Kita baca kisah-kisah tu, asbabun nuzul dia. Bila kita baca, kita rasa sedih, rasa sebab. Tuan-tuan dengar tak kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia berpuasa. Beliau berpuasa 3 hari. Sekali beliau boleh berpuasa, nanti hari pertama masa nak buka puasa, dia bernazar kalau anak dia sihat sakit, dia puasa dulu. Masa anak dia sakit, dia puasa dah. Masa dia puasa tu, hari pertama nak buka puasa, ada orang beri salam. Tengok siapa beri salam. Dia tengok ada beberapa orang miskin beri salam. Kalau kita macam mana tengah buka puasa, orang datang beri salam. Astaghfirullah, orang miskin ni time ni lah nak buka datang rumah orang. Apa dia buat? Dia bagi orang tu makan. Tanya Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, dia kata bagi mereka makan. Hari kedua baru nak buka puasa, ada orang beri salam lagi. Kalau tuan-puan nak buka pintu ke tak, 2 hari orang datang beri salam. Dia orang ingat ni apa, rumah kebajikan ke apa. Dia buka pintu. Kata Fatimah radhiyallahu anha, beri pada mereka makanan. Hari ketiga baru nak buka puasa, ada orang datang lagi, utusan Nabi SAW. Orang miskin hari pertama, dia bagi semua makanan, tak tinggal sebiji pun untuk anak dia. Hari kedua pun sama, hari ketiga pun sama. Dia buka puasa minum air je. Hari ketiga tiba-tiba ada orang beri salam, utusan Nabi minta makanan untuk tawanan perang di masjid. Kalau tuan-tuan macam mana tawanan perang? Agak-agak apa nak bagi? Tawanan perang. Setan punya tawanan perang ni kalau kita kan, lantak kau orang lah, hancur lah, mati semua, jahat semua sekali, mati dah semua sekali. Kita mesti macam tu punya. Tapi tu tak dengar anak Nabi SAW kata apa? Fatimah radhiyallahu anha, kita buat baik pada tawanan perang. Kalau tuan-puan nak tahu, tawanan perang zaman Nabi pun dilayan dengan baik. Mereka disayangi. Sampai banyak tawanan perang duduk kat masjid Nabi tu, 3 hari je duduk kat kawasan masjid Nabi tu, 3 hari masuk Islam. 3 hari je masuk Islam. 3 hari je masuk Islam. Ada sekali raja yang mamah, dia sekat ekonomi untuk Nabi. Nabi suruh sahabat tangkap dia, tangkap letak kat masjid. 3 hari Nabi suruh isi Nabi masak, Ummul Mukminin. Lepas masak 3 hari, Nabi tanya dia, kamu tak nak masuk Islam? Dia ejek Nabi. Ada kata dia macam nak ludah Nabi SAW. Nabi kata bebaskan dia. Dah 3 hari dah, bebaskan dia. Nabi cuma tangkap dia tu nak dakwah dia je, bebaskan dia. Dia sekat makanan ke orang Islam, ekonomi. Bila raja Yamamah, kawasan Yamamah, raja dia, bila nak dibebaskan, dia balik dalam Haitu Sahabah. Tiba-tiba dia mandi kat perigi, ada perigi dekat sepadan Madinah tu, dia datang balik semula. Sampai depan Nabi daripada jauh, dia kata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semua sahabat terkejut. Nabi tanya dia, kenapa tadi tak masuk Islam? Orang tanya dia. Kata beliau, tadi dulu dalam dunia ni tak ada manusia aku lebih benci daripada Muhammad. Maaf disebut, tak ada kampung lebih aku benci daripada Madinah. Tak ada orang lebih aku benci daripada, tak ada agama aku lebih benci daripada Islam. Tapi bila aku duduk di sini 3 hari, aku dilayan dengan baik, aku melihat kehidupan sahabat, maka dia kata apa, tak ada agama yang lebih aku cinta daripada Islam. Last kali tu dia cuba nak lawan juga, dia keras hati dia lawan. Dia saja macam nak lawan Nabi, macam nak ludah Nabi. Dia bayang mesti Nabi bunuh dia. Dia bayang mesti Nabi paling kurang lempang lah muka dia tu, pukul dia. Tapi Tuan Nabi kata apa? Dah cukup untuk dia, bebaskan dia. Dia saja keluar daripada situ, dia nak beritahu pada semua orang,
sesungguh Raja Yamamah masuk Islam bukan sebab Nabi Muhammad paksa, tapi saya datang dengan kerelaan hati saya sendiri. Dalam dunia hari ini tak ada manusia lebih aku cinta lebih daripada lelaki ini, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguh tidak ada agama lebih aku cinta daripada Islam. Tidak ada kampung yang lebih aku sayangi daripada Madinah ini. Ini orang Islam. Sifat dan akhlak mereka membuatkan Allah buat hati orang-orang kufar ni, hati mereka jadi jatuh hati, jatuh cinta. Mereka jadi masuk Islam, kenal Tuhan, kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan dan puan-puan